ada anak lelaki. Dan anak lelaki ni ada anak perempuan. Maka ini adalah apa kita mengatakan cucu saudara, betul ke tidak? Maka dia juga adalah mahram kita. Nampak tak? Tapi ini adalah mahram yang ini daripada anak saudara. Yang ini anak kepada apa tu kita mengatakan? Anak kepada anak saudara kita. Kalau dalam bahasa kita panggil anak kepada anak saudara kita. Maka anak saudara kita, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil niece, kalau anak perempuan niece. Maka anak kepada niece kita, dia adalah mahram. Min zakarin wa unsa, sama ada yang ni anak tersebut anak lelaki ataupun anak perempuan, maka mereka adalah mahram kita. Dan selepas itu wa bintul ukhti, sama juga yang ni dengan kalau sekiranya kakak kita ataupun adik perempuan kita, maka anak perempuannya adalah anak saudara kita, tapi ini adalah sebelah kakak, sebelah adik-beradik perempuan kita. Dan wa banatu auladiha, begitu juga ini dengan anak kepada anak mereka. Ini anak kepada anak saudara kita, sama ada belah abang kita ataupun belah kakak kita. Min zakarin wa unsa, sama ada anak tersebut adalah anak lelaki ataupun anak perempuan. Sama ada yang ini anak saudara kita lelaki ataupun perempuan, mereka adalah mahram kita. Wa atafal musannifu ala qawlihi sabiqan sab'un, maka penulis yang ni dia membicarakan yakni tentang yakni tujuh golongan ini yang dimaksudkan. Jadi pertama sekali adalah ibu kita atas usul. Kedua adalah anak perempuan kita ke bawah. Ketiga adalah adik-beradik kita. Sama ada adik-beradik kandung ataupun adik-beradik sebapa ataupun adik-beradik seibu. Selepas itu kita ada anak yang ni kepada adik-beradik lelaki kita. Selepas itu kita ada anak kepada adik-beradik perempuan kita. Selepas itu ini kita ada makcik sebelah mak dan kita ada makcik sebelah bapa. Dan apa kita mengatakan? Jadi semua sekali kita ada 7. Semua sekali ini kita ada 7. Ini yang dimaksudkan oleh penulis bila dia mengatakan 7 dalam segi nasab. Boleh insya-Allah 7 dalam segi nasab. Dan selepas itu ini dia mengatakan wasnatani ay al-muharramatu bin nas. Ada dua lagi orang yang disebutkan dalam nas dalam Al-Quranul Karim birrada, yakni disebabkan dengan penyusuan. Yakni sebenarnya yakni dia ada 7 juga yakni bagi penyusuan. Tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala yakni sebut hanya 2 saja. Tetapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan ma yahrumu bin nasab yahrumu birrada. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apa saja mahram dalam segi nasab adalah mahram dalam segi penyusuan. Tapi dalam Al-Quran menyebut 2, tetapi hadis Nabi SAW mengatakan apa saja yang diharamkan dalam nasab diharamkan dalam susuan. Maka 7 diharamkan dalam nasab, maka susuan juga adalah 7. Wahuma, yang 2 ini dia mengatakan al-ummul murdi'ah, yakni wanita yang menyusu. Yakni misalan seorang wanita menyusu seorang bayi, maka bayi ini menjadi mahram ini kepada wanita yang menyusunya. Ini dikirakan sebagai ibu susuan. Maka anak yang disusui itu dikirakan sebagai yang ini anak susuan. Ini yang perkara yang pertama. Yang kedua wal ukhtu minar rada'. Kalau sekiranya wanita ini misalnya dia ada anak perempuan, maka anak perempuannya dengan bayi yang disusu ini adalah adik-beradik susuan. Betul ke tidak? Maka ini adalah ukhtu minar rada'. Anak perempuan ini adalah kakak susuan. Jadi ini 2 yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Seperti mana saya mengatakan, hadis Nabi SAW mengatakan sama seperti nasab iaitu 7. Jadi kita ada lagi 5. Macam mana kita nak tu lagi 5? Maka kita kembali kepada apa yang kita membicarakan dalam segi nasab. Yang ini kita telah membicarakan 2 seperti mana penulis mengatakan. Pertama sekali adalah ibu. Kedua adalah adik-beradik. Adik-beradik ini bagi bayi tadi. Jadi ini adalah adik-beradik susuan. Maka anak wanita yang menyusu adalah adik-beradik bagi bayi yang disusu. Adik-beradik wanita yang disusu adalah dikirakan sebagai makcik susuan. Makcik yang disusuan. Jadi kita ada adik-beradik ibu, iaitu daripada khalah, dan suami bagi wanita yang menyusu itu adalah bapa susuan. Betul ke tidak? Suaminya adalah bapa susuan. Maka adik-beradik suami dikirakan sebagai pakcik dan makcik susuan. Jadi kita ada pakcik dan makcik yang ini sebelah ibu susuan, dan kita ada pakcik dan makcik yang ini sebelah bapa susuan. Dan selepas itu yang ini kita ada anak-anak mereka,
kita ada misalan adik-beradik, iaitu anak ini kepada orang wanita yang menyusui itu, anak mereka punya anak dikirakan ini sebagai anak saudara bagi yang ni bayi tadi. Nampak tak? Jadi kita ada dalam segi ibu susuan, selepas itu yang ni anak susuan, selepas itu adik-beradik susuan, selepas itu anak yang ni kepada anak saudara yang ni susuan, dan begitu juga kita ada pakcik yang ni dan makcik yang ni susuan. Maka kesemua yang ni balik yang ni kepada 7 perkara yang sama yang kita membicarakan dalam segi nasab tadi. Maka ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW yang mafhumnya Nabi mengatakan apa yang diharamkan dalam nasab diharamkan dalam penyusuan. Jadi saya harap ini terang insya-Allah taala. Jadi penulis ini mengatakan wa inna maqtasara al-musannifu ala sanatain lin-nas. Yang ini sebab ini penulis hanya menyebut 2 disebabkan Al-Quranul Karim hanya menyebut 2 sahaja. Alaihima fil ayah. Yani ayat di sini balik kepada ayat Al-Quran. Wa illa fasab'ul muharramatu bin nasab. Tapi pada hakikatnya dia mengatakan yang diharamkan dalam segi susuan juga adalah 7 seperti mana diharamkan dalam segi nasab. Jadi waktu isyak pun dah sampai. InsyaAllah ini kita berhenti di sini dan kita sambung ini pada minggu yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.